Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga hari ini kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas awal mula Sayyidina Ali dirawat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa kejahiliahan bangsa Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merenungi isyarat-isyarat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun, terlebih lagi pada bulan suci Ramadan, beliau sering menyendiri ke Gua Hira, berdekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat kejahiliahan bangsa Arab pada saat itu sungguh-sungguh berlawanan dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa hidup mandiri dan menyendiri. Beliau lahir di muka bumi sebagai anak yatim dan hidup sebagai yatim piatu, tiada ayah, tiada ibu. Kendati beliau beroleh kasih sayang dari Abu Talib, namun pamannya itu bukan orang yang berharta, sehingga tidak dapat memberikan syarat-syarat penghidupan yang serba cukup. Demikianlah kehidupan beliau. Semasa kanak-kanak dan sesudah dewasa, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan beliau dengan Siti Khadijah, lalu menjodohkan beliau dengan wanita yang bermartabat mulia dan berkecukupan harta. Pernikahan beliau dengan Siti Khadijah itu menambah tinggi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan semua penduduk Mekah. Nah, sejak muda remaja beliau sudah terkenal sebagai orang yang berakhlak luhur dan berbudi mulia. Apakah dengan limpahan karunia Allah itu lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi congkak atau tinggi diri? Apakah beliau berbuat sesuka hati dan lupa daratan? Apakah beliau menggunakan kesempatan itu untuk hidup bersenang-senang? Apakah beliau lalu berubah menjadi serakah, menghimpun harta kekayaan sebanyak-banyaknya? Tidak. Beliau sama sekali tidak terperosok ke dalam sikap dan perbuatan seperti itu. Beliau pantang menimbun harta dan berlomba-lomba mengejar kekayaan. Harta kekayaan bukan tujuan hidup yang beliau dambakan. Harta bagi beliau hanya dipandang sebagai sarana untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Beliau memberi makan orang-orang yang tidak mampu dan menolong orang-orang yang menderita kesengsaraan hidup. Beliau menolong orang-orang yang kelaparan dan mengangkat orang yang lemah dan hina. Sebagaimana diketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak usia kanak-kanak hingga dewasa hidup di bawah asuhan naungan Abu Talib. Setelah beliau nikah dengan Siti Khadijah dan melihat kesukaran hidup pamannya, beliau datang menemui Al-Abbas, salah seorang paman beliau yang terkenal kaya. Beliau meminta kesediaan Al-Abbas untuk bersama-sama beliau meringankan beban pamannya Abu Talib dengan jalan mengambil beberapa orang anaknya. Al-Abbas setuju, lalu bersama-sama beliau mengajukan niat baiknya itu kepada Abu Talib. Beliau bersama Al-Abbas menghimbau agar Abu Talib rela menyerahkan anak-anaknya untuk dipelihara, diasuh, dan dibesarkan. Dan Abu Talib bersedia dan berkata, silahkan kalian ambil siapa yang kalian sukai kecuali Aqil.
biarlah ia tetap tinggal bersamaku. Dengan persetujuan Abu Thalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil Sayyidina Ali dan Al-Abbas mengambil Ja'far. Karunia nikmat penghidupan yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak membuat beliau enggan bergaul atau menjauhkan diri dari kaumnya. Beliau tetap bersama-sama mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Makin tinggi kedudukan beliau dalam pandangan mereka. Beliau bukan menjadi tinggi diri, melainkan makin rendah hati. Laksana batang gandum, makin berbuah dan berisi, justru makin merunduk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Beliau lebih menyukai pembicaraan yang penting dan serius. Bila marah, pada wajah beliau tidak tampak tanda-tanda yang menunjukkan kemarahannya, selain keningnya yang tampak berkerut. Beliau sanggup menekan dan menyembunyikan perasaan marah karena beliau seseorang yang menurut pembawaannya memang berlapang dada, bersungguh-sungguh, bersikap baik dan penyantun kepada orang lain, serta ramah bergaul. Di samping itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang bertekad mantap, berkemauan kuat dan tidak pernah bimbang ataupun ragu menghadapi persoalan. Sifat-sifat mulia yang ada pada pribadi beliau itu sangat berkesan pada setiap orang yang berkenalan dengan beliau. Orang yang pertama melihat beliau tentu merasa segan, sedangkan orang yang sudah mengenal beliau pasti mencintainya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat channel Syiar Islam, semoga kisah ini menambah kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk kita tetap bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta klik loncengnya dan komentar video ini. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.